Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semuanya sihat untuk belajar bahasa Melayu dari rumah. Baiklah, buka muka surat 6 dalam buku teks. Cuba lihat pada aktiviti yang ditunjukkan di bahagian bawah sebelah kiri. Kamu dikehendaki menyenaraikan kata nama am berdasarkan gambar dengan menggunakan peta pokok. Terlebih dahulu, baca ayat dan fahami gambar bersiri yang diberi. Terdapat beberapa kata nama am dalam ayat dan juga gambar. Apakah kata nama am? Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya secara umum. Baik, di sini cikgu tunjukkan contoh kata nama am. Kata nama am perlu ditulis dengan huruf kecil kecuali jika perkataan tersebut berada di awal ayat, maka dikehendaki menulisnya dengan menggunakan huruf besar. Baiklah. Aktiviti seterusnya ialah menyenaraikan kata nama am menggunakan peta pokok. Cuba lihat contoh peta pokok ini. Baik. Lihat ya. Bagaimana kita membina peta pokok. Cuba perhati dan fahami kerana di akhir pengajaran nanti kamu dikehendaki membina peta pokok menggunakan kata nama am. Baik, kata nama am kita boleh bahagikan dia kepada kata nama am hidup dan tidak hidup. Baik, kata nama am hidup kita pecahkan kepada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dan kata nama am tidak hidup kita boleh bahagikan dia kepada tempat dan juga benda. Baik, apakah contoh kata nama am manusia? Contohnya seperti berdasarkan gambar minta maaf ya. Berdasarkan gambar kata nama am manusia, murid-murid, pemuda, kata nama am hidup haiwan, burung, anjing, manakala kata nama am hidup tumbuhan seperti rumput, pokok kelapa. Baik, kata nama am untuk tempat sekolah. Seterusnya, kata nama am tempat rumah, manakala kata nama am untuk benda seperti kipas, gelas, kerusi, meja. Lagi apa yang terdapat dalam gambar? Baik, ini adalah antara contoh kata nama am. Baik, selepas kamu membina peta pokok menggunakan kata nama am, aktiviti seterusnya ialah menulis cerita berdasarkan gambar bersiri tersebut. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan, baca ayat dan fahami gambar. Langkah kedua, senaraikan perbuatan dalam setiap gambar. Contohnya gambar pertama. Perbuatannya berjalan, menunggu dan sebagainya. Seterusnya, bina ayat menggunakan kata kerja tersebut.
guna kata hubung dan penanda wacana semasa mengarang. Penanda wacana ini boleh digunakan semasa hendak memulakan perenggan baru. Tujuannya agar ada kesinambungan cerita antara perenggan yang hendak ditulis. Perlu diingati bahawa karangan perlu ada pendahuluan, isi dan penutup. Baik, dengar contoh yang cikgu berikan ini. Setiap hari, Sofia pergi dan balik sekolah dengan menaiki sebuah van sekolah. Pemandu van sekolah tersebut bernama Pak Mail. Pak Mail seorang pemandu yang cekap. Dia menunggu Sofia dan rakan-rakannya di luar pagar sekolah. Sofia berjalan dengan berhati-hati untuk menaiki van sekolah. Pada hari Rabu, Sofia dan rakan-rakannya terlibat dengan aktiviti kokurikulum pada waktu petang. Selepas waktu persekolahan, Sofia tidak terus pulang ke rumah. Sebaliknya, Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Pak Cik Mail menghantar Sofia dan rakan-rakannya ke pusat transit dengan gembira kerana dapat membantu ibu bapa mereka yang bekerja. Baiklah, cikgu harap kamu dapat menyudahkan cerita ini berpandukan gambar bersiri yang terdapat dalam buku teks. Baik, kamu diberi 2 tugasan. Pertama, membina peta pokok dengan kata nama am, dan tugasan kedua, menulis cerita berpandukan gambar bersiri yang diberi. Tugasan pertama ini perlu dibuat menggunakan buku tata bahasa dan tugasan kedua menggunakan buku karangan iaitu buku panjang. Cikgu harap semua dapat menyiapkan tugasan yang diberi dengan jayanya.